Assalamualaikum. Untuk subjek pengurusan diri tahun 4 pada hari ini, kita akan belajar tindak balas fizikal dan suara apabila berlaku sentuhan tidak selamat. Okey. Okey. Jadi minggu lepas kita dah belajar apa itu sentuhan selamat, apa itu sentuhan tidak selamat, apa itu sentuhan tidak selesa. Jadi pada minggu ini kita akan belajar apakah tindakan yang kita perlu lakukan apabila berlaku sentuhan tidak selamat. Okey, sebelum tu tengok gambar ni. Jadi kita pergi ke situasi apabila kita pergi bermain di taman permainan, kita main sorok-sorok dengan kawan kita dan terdapat seorang lelaki yang tidak dikenali muncul dan cuba untuk menyentuh kita pada bahagian sulit dan pada bahagian badan kita. Jadi, apa yang kita perlu lakukan? Okey. Jadi cikgu ingin ingat kembali apa itu bahagian sulit, bahagian yang kita tidak boleh bagi orang lain sentuh. Jadi bahagian pertama adalah bahagian dada, bahagian kemaluan, punggung dan bahagian alat sulit. Jadi pada bahagian ini kita tidak boleh bagi seseorang yang kita tidak dikenali ataupun orang yang kita tidak memberi izin untuk menyentuh pada bahagian badan kita. Jadi apabila orang yang kita tidak dikenali menyentuh ataupun cuba untuk menyentuh pada bahagian badan kita ataupun pada bahagian sulit kita, yang pertama kita perlu lakukan adalah menyatakan jangan, menjerit dengan kuat untuk mengelakkan daripada sentuhan tersebut. Jadi kita perlu menjerit dan sebut jangan ataupun tidak. Seterusnya, kita perlu memberitahu ibu bapa ataupun orang dewasa apa yang berlaku. Kita perlu menceritakan apa yang berlaku pada di taman permainan yang di mana orang yang tidak dikenali tersebut cuba untuk menyentuh ataupun menyentuh tubuh badan kita. Okay. Jadi, perkara lain yang kita perlu memberitahu kepada ibu bapa selain cuba ada seseorang cuba menyentuh pada bahagian alat sulit kita ataupun pada bahagian tubuh badan kita. Yang pertama adalah bila seseorang cuba menyentuh tubuh badan kita. Jadi, yang kedua adalah apabila seseorang menunjukkan bahagian alat sulitnya kepada kita. Jadi kita perlu memberitahu kepada ibu bapa kita. Jadi yang ketiga adalah apabila seseorang yang tidak dikenali menyuruh kita membuka baju dan seluar di depannya. Jadi perkara yang ini kita perlu memberitahu kepada ibu bapa. Seterusnya adalah apabila seseorang mengambil gambar ataupun video apabila kita tidak memakai baju. Jadi apabila kita tahu seseorang itu mengambil gambar atau video, kita perlu terus cepat memberitahu ibu bapa kita. Yang kelima adalah apabila seseorang menunjukkan gambar yang tidak elok ataupun yang tidak memakai baju kepada kita. Dan yang terakhir adalah apabila seseorang itu cuba untuk menyentuh kita dengan paksaan. Jadi 6 contoh apabila seseorang itu cuba untuk melakukan sentuhan yang tidak selamat kepada kita, jadi kita perlu terus memberitahu ibu bapa kita. Jadi kita perlu menceritakan apa yang berlaku. Jadi seterusnya, apabila kita menghadapi situasi yang cikgu beritahu tadi, kita perlu menceritakan kepada ibu bapa kita kerana ibu bapa kita sentiasa melindungi kita, akan cuba untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi apabila berlaku perkara yang
tidak diingini seperti seseorang cuba menyentuh pada bahagian kita ataupun pada bahagian alat sulit kita, kita perlu terus memberitahu kepada ibu bapa kita. Okey, ini adalah contoh-contoh tindak balas fizikal dan suara apabila berlaku sentuhan tidak selamat. Okey, yang pertama, apabila seorang itu cuba melakukan perkara yang tidak elok ataupun cuba untuk melakukan sentuhan tidak selamat ataupun menyentuh kita, kita perlu memberitahu pihak pengawal ataupun orang dewasa yang kita boleh percayai. Jadi kita terus cepat-cepat memberitahu perkara yang terjadi supaya kita akan dapat bantuan dan perlindungan. Yang kedua, kita perlu terus segera berlari ke tempat orang ramai supaya kita dilindungi oleh orang yang sekeliling. Jadi apabila kita disentuh pada bahagian alat sulit dan pada bahagian tubuh badan, kita perlu terus pergi ke khalayak, ke tempat orang yang ramai. Jadi yang terakhir adalah kita perlu menjerit meminta tolong. Apabila seseorang itu cuba untuk menyentuh kita, kita terus menjerit untuk meminta tolong dengan kuat dan katakan tidak kepada sentuhan tersebut. Okey, seterusnya adalah peranan ibu bapa. Jadi, peranan ibu bapa dalam keselamatan anak-anak adalah ibu bapa perlu berbincang bersama anak-anak mengenai sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Jadi, ibu bapa perlu memberitahu pada bahagian badan yang tidak boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh sesiapa tanpa kebenaran. Jadi yang kedua adalah memberitahu anak-anak untuk meluahkan perasaan tidak selesa menggunakan cara dan kata-kata yang sesuai. Jadi ibu bapa perlu menggunakan cara ataupun kata-kata yang sesuai supaya anak-anak dapat meluahkan perasaan mereka apabila berlaku perkara yang buruk kepada dirinya supaya mereka tidak takut untuk menceritakan apa yang berlaku kepada dirinya. Yang ketiga adalah ibu bapa perlu berlatih main peranan dengan anak-anak supaya mereka dapat mendapat dan faham tindakan yang perlu mereka lakukan apabila berlaku sentuhan tidak selamat kepada mereka, seperti melakukan aktiviti main peranan yang di mana ibu bapa berlakon supaya mereka boleh melakukan tindakan yang perlu lakukan apabila mereka terdapat sentuhan yang berlaku pada mereka. Yang keempat adalah sentiasa bertanya khabar dan mengambil berat tentang aktiviti harian mereka dan apa yang berlaku pada hari tersebut. Jadi ibu bapa ni perlu sentiasa bertanyakan aktiviti harian anak mereka dan apa yang berlaku pada hari tersebut di dalam kehidupan anak mereka. Jadi ibu bapa dapat mengesan apabila terdapat perkara yang tidak diingini berlaku pada anak mereka. Jadi ibu bapa dapat mengesan dengan lebih awal dan dapat mengambil langkah untuk mengelakkan perkara yang tidak diingin berlaku dan dapat menghindari untuk masa yang akan datang. Yang terakhir adalah ibu bapa perlu menunjukkan contoh-contoh gambar ataupun video sentuhan tidak selamat dan menceritakan contoh situasi sentuhan tidak selamat. Jadi ibu bapa perlu menunjukkan contoh-contoh gambar dan video di mana contoh-contoh sentuhan tidak selamat bagaimana dan menceritakan situasi lakonan bagaimana sentuhan tidak selamat itu berlaku dan bagaimana untuk mengelakkan daripada sentuhan tidak selamat itu berlaku pada diri anak-anak mereka. Okay, kesimpulan adalah untuk tajuk ini, yang pertama, tidak sesiapa yang boleh dan ada hak untuk menyentuh diri kamu tanpa kebenaran. Jadi, tubuh badan kamu adalah hak kamu. Jadi, sesiapa pun tidak boleh menyentuh badan kamu tanpa
tanpa kebenaran kamu. Yang kedua, jangan sesekali bersetuju untuk menyimpan rahsia apabila berlaku sentuhan tidak selamat kepada diri kamu ataupun kawan kamu, dan berdiam diri apabila berlaku sentuhan tidak selamat. Jadi, apabila kamu telah telah berlaku apabila berlaku sentuhan tidak selamat, kamu mesti tidak boleh berdiam diri dan menyimpan rahsia apabila perkara tersebut berlaku. Yang terakhir adalah memberitahu ibu bapa, orang dewasa, ataupun orang yang dipercayai sehingga kamu mendapat bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, apabila kamu telah terdapat berlaku sentuhan tidak selamat, kamu perlu terus memberitahu ibu bapa kamu ataupun orang yang boleh dipercayai agar masalah tersebut dapat diselesaikan ataupun mendapat tindakan. Jadi, oleh itu, jangan sesekali kamu berdiam diri dan tidak memberitahu sesiapa apabila berlaku sentuhan tidak selamat berlaku pada diri kamu. Okey, itu sahaja pada hari ini. Terima kasih.